Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, selamat datang semua ke siri kursus umrah bersama Bihu. Jadi insya-Allah malam ni kami akan bawa anda semua, bakal para jemaah bersama-sama untuk kita menelusuri 7 siri sepanjang kita mengikuti siri pada malam ini. Okey, seterusnya. Okey, insya-Allah inilah para pembentang kita pada malam ini dan setiap para panel akan membentangkan diri mereka sendiri sebentar nanti mengikut siri masing-masing, dan saya sebagai yang pertama iaitu Masyitah Marzuki ataupun Ustazah Masyitah di sini. Seterusnya, salam kenal. Okey, ini adalah siri umrah kita. Harapnya semua dapat bertahan, dapat bersama kita. Kita akan ada 7 siri. Harapnya tak ada yang ngantuk, yang dah hilang fokus semua. Siri yang pertama adalah Let's Jom, di mana kita akan bermulanya daripada kita nak melakukan umrah ni sejak dari rumah kan. Persediaan kita sejak dari rumah lagi. Seterusnya. Okey, sebelum kita nak pergi umrah ni, kita kena tahu apa itu umrah. Okay, secara ringkasnya, umrah ni adalah kita menziarahi Baitullah. Baitullah tu maksudnya apa? Kalau bahasa Melayunya? Rumah Allah. Kita akan menziarahi rumah Allah di Mekah dengan berihram umrah dengan mengerjakan beberapa rukun. Antaranya rukun tawaf, sa'i, bercukur dan bergunting dan lain-lain, serta wajib-wajib umrah. Dan umrah ni diwajibkan kepada semua umat Islam yang telah memenuhi syarat sekali seumur hidup dan disunatkan mengerjakan berulang-ulang kali. Jadi kebiasaan kita dengar kita wajib untuk laksanakan ibadah haji, kan? Umrah ni sunat je. Tapi hakikatnya tidak. Umrah ni pun adalah satu perkara wajib untuk setiap umat Islam sekali seumur hidup. Dan syaratnya adalah jika memenuhi syarat. Antara syarat yang utama adalah berkemampuan. Okey? Ini secara ringkas. Seterusnya. Okey, sebelum kita nak bergerak ni, nak pergi umrah ni, kita kena tahulah apa adab-adab perjalanan yang kita kena jaga. Yang pertama, kita digalakkan untuk mandi sunat musafir. Yang kedua, kita solat sunat musafir. Dan yang ketiga, kita baca doa sebelum meninggalkan rumah. Jadi, solat sunat musafir kita boleh tengok kat sini. Kaifiat dia ada 5. Yang pertama, kita akan kena niat lah apa-apa kan. Kalau dalam Islam ni, apa-apa ibadah kita kena niat kan. So, untuk solat sunat musafir, pertama sekali kita perlu niat. Kemudian kita akan baca surah Al-Fatihah. Bacaan surah dalam rakaat pertama, surah Al-Kafirun, manakala surah untuk rakaat kedua adalah surah Al-Ikhlas. Dan ataupun apa-apa surah yang para jemaah semua hafal. Tak kisah apa-apa surah. Lepas tu rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara sujud seperti biasa. Dan bagi salam. Dan yang terakhir kita baca doa, solat sunat musafir. Okay, jelas yang ni? Jelas Okay, seterusnya. Okay, sebelum kita nak keluar rumah, kita ada doa sebelum keluar rumah. Ni rasanya kebanyakan bakal jemaah di sini ataupun yang di luar sana biasa baca. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la hawla wa la quwata illa billah, il aliyil azim. Okay, maksudnya dengan nama Allah aku keluar. Aku bertawakal berserah diri kepada Allah. Tiada daya upaya melainkan dengan izin Allah. Jadi doa ni sebenarnya adalah salah satu hadis riwayat dari Tirmizi dari Anas bin Malik. Okay, jadi seeloknya sebelum kita dah ready dah dengan pakaian ihram, kalau kita terus masuk ke Jeddah lah kan, kalau kita nak terus buat umrah nanti, eloknya dah pakai ihram, dah solat sunat, dah wangi semua. So sebelum keluar rumah tu dah bawa beg semua kan, dah buat checklist semua. Jadi semua checklist tu akan diterangkan di siri yang seterusnya. Jadi yang saya terangkan ni secara umum saja. Jadi bila dah ready semua, kita kena sebelum keluar rumah baca doa dulu. Okay, seterusnya. Okay, ketika keluar rumah, tadi sebelum keluar ni kita dah nak keluar, dah nak melangkah ni kan. Okay, doa dia panjang sikit. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlim wa azlam au ajhal au yujhal alai.
Okay, maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, janganlah sampai aku tersesat atau disesatkan. Okay, syaitan atau orang jahat, tergelincir atau digelincirkan orang lain, menganiaya atau dianiaya orang lain, dan berbuat bodoh atau dibodohi orang lain. Jadi doa ni tak semata-mata untuk kita nak pergi umrah je kita kena baca. Ini waktu-waktu lain-lain pun boleh juga. Maksudnya macam kita balik dari kelas ke kan? Bukan. Baru nak keluar pergi kelas, boleh juga kita baca doa ni. Sebab dia keluar daripada daripada kediaman. Okay? Doa ni memang sangat-sangat powerful lah sebab daripada maksud dia. Dan merupakan salah satu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Okay? So memang agak panjang sikit tapi dia mudah kan. Dia contoh adillah udallah. Contoh kan. So dia sama. Okay, seterusnya. Okay, lepas kita dah keluar daripada rumah, kita akan naik kenderaan. Naik kenderaan pun ada doa dia. Ni pun rasanya daripada sekolah rendah kita memang dah belajar. Doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okay, segala puji bagi Allah Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum ini tidak terdaya menguasainya. Jadi kalau doa naik kenderaan ni pun bukan salah satu daripada ayat-ayat Quran. Okay, seterusnya. Okay, tadi kita dah naik kenderaan daripada rumah nak ke lapangan terbang. Ni bila kita dah naik kapal terbang, doa dia sangat panjang. Okay, kita tengok sama-sama ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha birra wa taqwa. Okay, satu. Wa minal mali hawwin alaina safarana hadha. Dua. Wa adwi anna bu'dah. Tiga. Allahumma anta sahibul fi safar wal khalifah fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa riba munqalabi fil mali wal ahli. Okay. Jadi ini pun sebenarnya bukan sekadar doa naik kapal terbang, tapi doa apa sahaja kenderaan, sama ada di laut, darat dan udara. Okay. Jadi maksudnya, okay, kita baca sama-sama maksudnya. Ya Allah, kami mohon daripadamu agar pemusafiran kami ini di atas kebaikan dan ketakwaan dan dikira sebagai amalan yang Engkau redha. Ya Allah, kami mohon agar musafir ini menjadi ringan atas kami. Engkau lipatkanlah jaraknya supaya menjadi pendek. Ya Allah, Engkaulah peneman ketika musafir, penjaga bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, kami mohon agar Engkau peliharalah kami dari kesusahan ketika musafir, pemandangan yang mendukacitakan dan kepulangan yang buruk pada harta dan keluarga. Okay? Jadi ini bukan sekadar naik kenderaan, tapi macam contoh kebiasaan jemaah umrah, kalau dia dekat airport, sebelum dia nak masuk gate pelepasan tu, biasa nanti muntawif ataupun yang pembimbing tu dia akan baca ramai-ramai, akan kotai doa dengan doa ni. Dia lebih kepada keselamatan daripada kita nak bergerak daripada kita tanah air hinggalah ke tanah suci. Macam tu. Seterusnya, okay, kita pergi kepada solat jamak. Bila kita bermusafir ni, bila kita buat umrah ni, kiranya kita bermusafir kan. Sebabnya kita keluar daripada rumah lebih dari sehari. Okay. So bila kita musafir, kita sangat sinonim dengan solat jamak. Okay, so solat jamak adalah menghimpunkan atau mengumpulkan dua solat dalam satu waktu. Dan dia ada jenis dia, kebiasaannya iaitu jamak takdim